Uni dia nak iklankan tu, dia nak cari master student research. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ini. Baiklah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi yang diberkati hari ini, bulan Oktober, pejam celik Ustaz. Dah 3 tahun dah kita meneruskan kuliah subuh pada setiap bulan, minggu pertama dan minggu kedua, dan pagi ini insya-Allah Al-Fadil Ustaz dan Cikgu akan berkongsi dengan kita tajuk baharu kitab Ihya Ulumuddin, iaitu Bahaya Ghurur. Insya-Allah kita raikan pagi ini sama-sama dengan kita hari ini Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu dan juga guru-guru Semap Kajang, mantan guru-guru Semap Kajang, Ustaz Cikgu Hashimah, Ustazah Nosa menyampaikan salam beliau ke Blog Station katanya hari ini, dan juga sahabat-sahabat sekalian, abang-abang, An-Nadi, kakak-kakak An-Nadi, adik-adik An-Nadi sekalian, sama ada berada di Malaysia atau yang berada di luar negara, insya-Allah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama kita juga kita raikan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, pengkuliah pada hari Ahad yang juga ada hari ini. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ismail Cikgu untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan Ustaz. Fadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laftahna babal khairat. Laftahna babal ilm wal jannah. Allahumma فقهنا في الدين علم تأويل ربنا زدنا علما رزقنا فهما يا رب العالمين. Terima kasih Datuk Presiden yang dikasihi, dimuliakan semua yang hadir, cikgu dan anak-anak sekalian. Tajuk CPD tajuk ghurur, dan saya tak baca apa-apa sangat dan tidak cadang untuk menghuraikan, mengupas luas. Sekarang untuk mendedahkan, memaparkan beberapa ayat Quran dan hadis, kemudian terjemahkan, kemudian kita terbuka kepada ahli, kepada yang hadir untuk berbincang. Saya cukup yakin bahawa kumpulan kita ini yang hebat-hebat belaka dan tak perlu pun dihurai panjang tajuk inilah, tajuk ini. Dan tajuk-tajuk lain sebelumnya pun, kerana kita mungkin lebih bermakna jika berkongsi ilmu sini. Selain pada memang saya tak pandai lah, tak mampu. Itu point sebenarnya. Selain benda tu kita nak kongsi. Kalau nak sedikit dia punya definisi dia yang baru catat sejak tadi. Ghurur ni tanpa mengambil semuanya mudah aja. Bahasa tertipu lah, tertipu. Sama ada menipu diri sendiri, tertipu oleh orang lain, sama ada pada akal manusia, atau pada syaitan, pada nafsu, semua itu kita bincang. Quran menjelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Ini sebelum itu sikit sebutan. Syaitan ini sentiasa berada dalam diri kita ini selagi kita bernafas, kita bernyawa. Dan dia pun telah berjanji bahawa akan menyesatkan anak Adam ini. Dan dia dibenarkan. Cuma ada kekecualiannya.
anak Adam yang tak dapat disesatkan oleh Allah, oleh syaitan ialah orang yang mukhlasin, ikhlas. Itu saja, tidak benteng lain. Ilmu belum tentu. Waraknya belum tentu. Fakihnya belum tentu. Apa lagi nanti Ustaz Husni tambah. Atau yang lain juga. Tapi pendinding utama ialah ikhlas. Mukhlasin uddin. Cuma ikhlas bagaimana? Dulu pernah saya ke Kudat. Dalam Kudat sini. Tahun 70 atau 80. Saya bina soal dengan RTM Kinabalu. Hashim Jeffrey yang masa ketuanya. Yang pegang kursus RTM. Masa tu teruk daripada KK nak ketuaran, nak ke Maktab Belut tu dalam macam belut lah. Sampai sana seseorang kawan ni pengsan. Demam. Muntah-muntah sebab jalan teruk sangat. Saya pergi kuliah maghrib. Saya masuk kuliah, habis yang keluar. Ni ujian, cubaan. Masuk imam keluar dengan saya seorang dengan seorang pengurusi. Tajuk lain. Tiba-tiba, ya Allah, kenapa lah ujian begini? Tapi biasalah kan? Tak masalah apa, kita bukan orang baik, kita bukan pandai pun. Tapi orang ajak kita pergilah. Allah ilham kepada saya. Taklah sampai saya sebut ilham ni. Ilham ni makam tinggi, tapi sebutlah ilham. Tumpang. Nyebut nak ikhlas. Jadi saya mulakan dengan, saya ulang-ulang sabda ni. Hayatul jasad bil ruh. Hayatul ruh bil ilm. Bil ilm bil amal. Bil amal bil ikhlas. Saya cuba cerita tentang hidupnya jasad dengan ruh. Hidupnya ruh ni dengan ilmu. Hidupnya ilmu dengan amal. Dan ikhlas. Kita sikit dengan ikhlas. Alhamdulillah dengan Allah Ta'ala punya kuasa. Masuk seorang demi seorang. Saya penuh masjid. Ramai orang. Nak ceritanya. Bukan salah penceramah. Bukan salah masjid. Salah komunikasi. Masa itu kuat politik. Masa itu zaman itu berjaya dengan Husnu. Berjaya ni Haris Saleh. Husnu ni Dato' Tun Mustafa. Jadi saya pergi atas nama pelajar sekolah yang nyebut. Jadi orang situ anggap saya ni orang berjaya. Orang Haris Saleh. Ni orang Husnu. Jadi masjid di Kuala Husnu. Lepas tu ramai keluar. Entah macam dia keluar tu dia mungkin kita ada doa kita juga, kawan doakan juga. Kita datang bukan nak apa-apa, nak nyampaikan ikhlas. Dia masuk balik semua. Aisyah pun daripada imam ada, dia minta jadi imam. Saya pun boleh agak angkat-angkat jadi imam macam orang tak pandai kan. Sampai-sampailah sekarang nak baca Iza Jaqallah boleh lah. Lepas tu ramai berjumpa peluk-peluk, jangan keluar lagi, besok datang lagi, bagus. Saya nak cerita bukan, nak cerita bahawa keikhlasan itu. Dia tidak tujuan apa-apa. Mata-mata nak menyampaikan apa yang kita tahu sama ada hajat dengan kawan. Itulah poin yang ceritanya bahawa ikhlas itu sendiri. Tapi syaitan tidak terhenti situ. Kita dah menang. Dia datang pula. Riak pula datang. Sombong pula datang. Ego pun datang. Aku ramai masuk. Lepas tu biasa kikiskan ikhlas syaitan ini dengan istighfar, dengan muhasabah, dengan muraqabah, dengan mujahadah itu. Syaitan sentiasa mengganggu kita. Belum tentu orang berilmu itu dapat mengalahkan syaitan. Belum tentu orang yang faqih atau warak itu mengalahkan syaitan. Yang mengalahkannya insya dengan keikhlasan. Ikhlas itu sentiasa kita kawal dengan istighfar tadi. Dengan muhasabah, dengan mujahadah, dengan muraqabah sebagainya. Itu satu perkara. Yang keduanya, juga ikut lagi insya-Allah Ta'ala. فَلَا يَتَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. Maaf lah. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dunia ini. Dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Ni ada kenduri. Contohlah saya nak ke Melaka. Kawan sangat baik. Ada yang kenal mungkin dulu. Dia berserah sama saya di Kelang, Kelang. Kerja di Uda. Dia balik dari Uda tu naik bas.
daripada Uda Kuala Lumpur terus pergi Kampung Delik. Tak balik rumah. Balik pukul 11 malam. Dapat usrah. Masya Allah, orangnya baik. Mungkin ada yang kenal nama dia Haji Kamarudin Madiyah. Kelam. Isteri dia jawatan akhir pengetua sekolah Separobiah. Dia meninggal tahun lepas. Ini anak yang kedua. Saya fikirlah syaitan datang. Saya fikirlah jauh tu alasan kuat. Dah umur kat 70 pergi apa lagi. Jam ni. Tapi ingat hadis Nabi SAW kan. Kita 376 perkara yang Islam suruh kita tuntut itu yang terbanyak lah. Bila dijemput kenuri, balimah kena pergi. Selagi boleh ikhtiar. Kalau ada alasan-alasan yang syar'i, katakan sebab tak apalah. Tapi kalau kita masih ada kekuatan, ada belanja, ada anak-anak bantu untuk sampai sana, pergilah. Jadi itu pun saya tahu juga. Jemputan kenduri dengan hadir. Kecuali zona syariah itu kan. Dan orangnya bukan orang-orang biasa, bukan orang yang jenisnya itu orang yang barak, orang yang baik menyebut itu. Contoh gitu makin ada. Alhamdulillah kita lakukan sebab bila hajat kawan kita naikkan man qadha hajat akhi qadallah hajatahu. Sebab tunaikan hajat saudaranya, Allah tunaikan hajatnya. Itu kan. Jadi saya tekankan juga soal hati ini sebenarnya. Soal hati. Saya semakin penghujung semakin nampak peranan hati sangat-sangat penting. Dulu tahu belajar dulu daripada tahun 60-an belajar bab hati ini. Bab qalbun yataqallab ni. Tapi semakin di penghujung terasa semakin penting pengurusan hati ini, menjaga hati ini. Yang saya terkelab. Kan ada doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Semakin yakin kena baca tiap hari, kalaupun tidak ditentukan lepas solat itu kan ulangkan. Sebab hati kita sentiasa berbenda. Macam tidak boleh sangka orang yang sangat-sangat baik tiba-tiba berubah. Sebab orang sangat-sangat pemurah tiba-tiba dia kedekut. Yang nampak siapa-siapa. Yang nampak siapa je macam saya sebut hanya ni. Jadi nampak kita sendiri. Selamatkan kita untuk nampak kita, jangan nampak orang lain. Bila saya kata orang yang alim, yang awal tiba berubah. Jangan nampak siapa-siapa. Siapa nampak siapa tak betul. Nampak dia sendiri. Bila nampak orang lain, kita takkan baik selama-lamanya. Nampak orang dulu sangat-sangat pemarah. Sekarang dia bakhil. Bukan orang lain, kita sendiri. Saya ulangi, jangan nampak orang dulu. Nampak kita dulu. Lebih selamat insya-Allah. Dan ini keadaan saya kutub. Kalau baca sifat-sifat munafik, sifat-sifat semuanya tu orang lain. Tunjuk diri sendiri dulu. Apakah sifat-sifat ini? Kalau ada, waliyazbillah, istighfar, minta jauhi. Kalau tidak ada, moga-moga benar dan bersyukur dan usahakan berterusan. Hati ini bukan mudah nak jaga seperti nak kulit lain. Kulit lain kata-kata ni boleh ada pakai kulit. Mungkin saya pernah sakit bawah ni dalam sakit ubat. 2-3 hospital boleh pakai. Alhamdulillah baik. Tak sampai setahun. Tak tahu datang balik. Tapi hati tak boleh gitu. Dia bukan boleh setahun sekali. Setiap saat dijaga. Sebab ghurur ni dia berhati. Syaitan sekolah situ. Syaitan tumpu di situ. Maka sebab itu jelas ya. Sebenarnya babak gini orang kata cerita orang tua je. Tapi sebenarnya agaknya kematian datang secara tua muda. Kalau kita beramai pergi kan. Nanti sebelum kenduri Anadi, senaraikan sebanyak mungkin guru-guru yang telah pergi dulu. Juga dengan kawan kita. Bukan untuk hadiah-hadiah apa. Muhasabah diri. Seorang kita nampak, seorang ya Allah yang lebih muda. Lepas tu yang cikgu melihat satu buah kata, satu suami isteri pergi sekaligus. Murid-murid makan kawan pula macam-macam. Ada yang suami pergi, ada isteri pergi, ada anak yang pergi. Dan macam-macam berlaku. Jadi itu tujuannya. Maknanya muhasabah diri kita lakukan akan pergi juga. Banyak sangat sikit ya. Ini juga saya ulang-ulangi ayat ni yang kita nak ulangi. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itulah kemampuan saya baca ketaifnya. Kalau
lidah Arab tidak beginilah, ni lidah campur Jawa, campur Siam lidah Quran. Jangan sekali-kali engkau, wahai Muhammad, terpedaya oleh usaha gerakkan orang-orang kafir di dalam negeri yang bawa keuntungan kepada mereka. Mata'un qalil. Semua itu hanya kesenangan yang sementara. Akhirnya akan lenyap. Kemudian tempat kembali mereka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Saya ambil ayat ini untuk dalil tentang ghurur itu sendiri. Bukan tafsirnya. Bukan tafsir pada Fadil Ustaz Sunnilah untuk tafsirnya. Tapi untuk ini bukan tafsirnya. Sekarang poin bahawa ghurur ini, bahaya budaya ghurur ini dan bahaya ghurur ini. Kita nampak orang tu hebat, Masya Allah, Masya Allah. Tengok, kalau kehebatannya itu sumbernya halal, cara gunanya halal, matlamatnya halal, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, baik sangat. Tapi kalau sumbernya haram, wala'iyazbillah. Kalau sumbernya halal, penggunaannya, pengurusannya haram, wala'iyazbillah. Jadi kita nak bersih itu. Dan sejarah cukup banyak. Contoh banyak. Ba'am bin Ba'ura di antaranya yang kita ingatlah. Yang orang-orang ilmuwan, orang saleh, di akhirnya kecundang. Akan jadi kalb, binatang. Yalhas. Jadi, tapi tak ada yang hebat lagi, orang yang Masya Allah. Perompak jalanan. Perompak jalan buah raya. Akan jadi orang hebat. Ternama hadis dan berbagai wali-wali. Dikatakan kalau Adawiyah juga bukan orang yang baik awalnya. Tapi akhirnya dia sang sufi yang hebat. Dia pernah berkata, Ya Allah, jika aku menyembahmu kerana takut nerakamu, Ya Allah, campak ke dalam nerakamu, Ya Allah. Ya Allah, jika aku menyembahmu kerana syurgamu, keluarkan aku dari syurga, nampaklah campak keluar, Ya Allah. Tapi aku menyembah kerana cintaku padamu, Ya Allah. Ya Allah, jika aku melakukan ini kerana-Mu, Ya Allah, jangan lepaskan peluang aku menyambat wajahmu di syurga nanti. Itu kata-kata orang yang dahulunya orang yang sangat buruk perangainya, sikapnya, tapi akhirnya Allah angkat dia sebagai wali. Maksudnya tidak mustahil. Dia tidak maksud orang jahat jadi baik, dan tidak maksud juga orang yang sangat baik jadi jahat. Siapa boleh kata Sayyidina Umar jadi khalifah? Hingga orang kata Umar tak masuk Islam. Kalau umpam binatang tu, kalau lembu kalau kita ni, kalau bahagia ni, lembu tak masuk, tak pergi masjid, melainkan Tuhan tak pergi masjid, melainkan lembu masuk masjid dulu. Gitulah lebih kurang. Tapi akhirnya Sayyidina Umar itu sepadan. Kita tahu kan begitu. Kemudian mata'un qalil. Ada orang kaya di Gombak. Dulu 3, 4, 5 buah Porsche. Semua tak bunyi kan? Porsche. Nanti sudah. Dan kata-kata imam, rumah bertingkat dan ada kolam renang di atasnya. Di akhirnya semua tinggal. Bukan takut memiliki harta. Kalau perlu ambil lah. Kalau perlu, jika mampu dan perlu ambil lah. Kan tujuan Allah Ta'ala. Tak salahnya. Kalau itu tujuannya, Masya Allah, kesenangan kita, kemudahan kita. Karena ada 3 daripada kemewahan yang nikmatnya, Baitul Wasi', Markabul Hani, semua itu penting. Baitul Wasi', rumah yang luas, kenderaan yang Masya Allah baik. Jika perlu dan jika mampu. Jika perlu tak mampu, jangan dipaksa-paksa. Jika mampu tak perlu, tidak perlu. Jadi kalau jika perlu, ambillah dunia ini seisinya. Tapi gunakan semaksimalnya untuk akhirat. Kalau tidak, jadi tempatnya ma'waw jahannam. Wabi'sal mihad. Itu kan? Kita nikahkan insyaAllah. Kita nikahkan. Jadi banyak sangat kan. Jangan sampai masuk golongan yang disebut Baqarah ini. Ulaika allazina ishtawul hayatad dunya. Ishrul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhum al-'adzab wa lahum yunsarun. Mereka itulah orang yang mengutamakan depan dunia. Kesenangan dunia dengan meninggalkan perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat nanti. Maka tidak akan diringankan azab siksa mereka pada kiamat nanti, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan.
Alat ayat begini kena ulang-ulangilah sebagai muhasabah. Saya sebenarnya bila isu semasa ni saya yakin saya betul. Semasa di Pulau Labuan ada budak Cina nama Li Chin Eng. Dia saya tengok satu budak Cina nama Li Chin Eng. Tapi saya tukar nama dia Maria sebab dia muka-muka Melayu. Jadi dia majlis agama dia ikut. Termasuk dia minta masuk. Kalau sebab je Facebook saya dulu lama lah, saya tak menulis. Saya menulis Rasul. Dia syarah baca hadis sebagainya. Dia dapat menang. Budak Kristian. Tapi tak tahu lah Islam, tak silap atau tidak. Saya masih ingat masa saya. Masa di IPG pun, ada student saya bukan Islam. Saya masih ingat 2 orang yang rapat sangat. Yin, apa nama? Suyin. Su tu India, Yin tu Cina. Tapi sekarang pun dia hantar sentiasa nak tanya khabar. Su tu dia di Kap Kulim, anak 3-4 dah perempuan. Mereka ini jawab moral tu, dia ada hujah-hujah Quran ni. Saya tak Islam, tapi maknanya dia dibawa. Selagi tidak dia mempermainkan Quran, teruskan. Saya jumpa seorang Cina di pergi Ipoh. 8 kali khatam Quran. Cikgu Syimah berapa kali? Banyak kot. 8 kali khatam Quran bahasa Inggeris. Akhirnya masuk Islam. Saya kadang mungkin berjawab lah ada yang tak suka. Di Kajang. Kalau Cikgu Syimah mungkin asal IPG mungkin kenal. Kalau Cikgu Syamaliah dia dah kenal. Bala nama dia. Cikgu Bala. Mengajar kaunseling, mengajar sosiologi. Dia jumpa saya, Ustaz, tak tolong. Apa dia? Saya minta Quran satu. Apa Bala ni dah labak lah. Nak Quran siapa pula? Saya kata, untuk apa ni? Alah, saya punya batu rumah perempuan Islam Muslimah. Orang Indon. Saya tak mau dia ada buang masa, suruh ngaji. Saya punya Quran terjemah baca. Saya tak sekat mana Islamnya. Tapi nak ceritanya, jangan takut, jangan nakut-nakutkan orang untuk baca Quran. Kecuali jelas dia permainkan Quran. Langsung kawan sama Hao Li Fong, Cina. Lulusan UUM, sejarah. Dia jumpa saya dalam keadaan, dia panggil saya cikgu. Bolehkah saya baca Fatihah? Bolehkah saya beri salam? Boleh. Saya kata, apa salahnya? Lama kamu salah tak? Dia diam. Dia tak ada ustaz kata salah. Saya baca Fatihah. Sedangkan saya dengar dalam YouTube ada budak India baca fasih sangat. Dan kita macam mana boleh bincang, kalau jelas mempermainkan, pasti tak boleh. Tak benarkan. Tapi kalau belajar untuk mengkaji, Masya Allah. Saya menilai dua buah sekolah di Banting. Budak India, ni moral. Dia bangun, baca doa. Baca doa mengaji, doa belajar. Saya bimbang kalau ini cikgu suruh. Kalau cikgu suruh, ada report ke PPD, kementerian salah. Saya pergi batuk. Lepas kuliah panggil cikgu tu. Cikgu, you suruh dia baca doa ke? Baca Fatihah sekali ni? Tak. Dia sebab apa? Sebab dia kelas lain, kelas BM, kelas semua, Melayu ramai. Baca doa lah. Jadi grup dia India baca doa juga. jadi tu. Saya tak tahu kembangan, tapi jangan sampai menakut-nakutkan orang begitu. Itu pun satu perkara yang takut gangguan-gangguan syaitan jugalah. Wallahualam. Macam mana biar pandangan saya. Mungkin berbeza, mungkin betul, tidak. Tapi saya yakin betul. Betul. Jadi ingat balik sini bahawa jangan sampai dunia itu memperdayakan kita. Dunia sementara saja. Sahabat mana pun, sahabat Fir'aun pun habis. Malah sangat keji. Tak hina matiannya. Juga di sini sebut dekat-dekat ni okey lah di film cukup lah berapa banyak punya harta dia. Tapi di mana Islam? Di mana dia? Juga orang Malaysia macam lah yang kaya raya tapi akhirnya apa jadi? Jangan takut kaya. Jangan takut dengan jawatan tinggi. Jangan takut berkuasa. Tapi takutnya tidak dapat tunaikan hak Allah Ta'ala. Jadi orang terkaya di Malaysia ini tapi kaya yang macam orang Bani Ma'af kaya. Tapi tak sedetik pun kaya itu mesongkan dia. Atau Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman. Paling kaya. Berkuasa. Apa kata dia?
hadza min fadli rabbi. Semua ini daripada Allah bagi. Apa tujuannya? Liyabluwani am kufur. Untuk muji aku nak syukur dan kufur. Jangan sombong dengan ilmu, yang sombong dengan puji-pujian, yang sombong dengan kekayaan, yang sombong dengan segala-galanya. Allah uji kita tu. Malah uji dengan kekayaan, kemewahan lebih berbahaya daripada kemiskinan. Kelkatu itu hidupnya tak panjang. Tetapi lebih cepat mati jika menyerang apa ni? Lampu. Jika menyerang lampu lebih cepat mati. Dalam berang cahaya. Saya kata insya-Allah saya suka pandangan kawan-kawan lain ni. Ini juga secara masyhur. Ma indakum yanfudu, ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kamu itu akan hilang. Kepada Allah Ta'ala kekal. Saya kata insya-Allah laju sangat sikit. Ras. Saya lebih suka dengan pembincangan ni. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallam qala al-kaysu man dana nafsu wa amila lima ba'da al-maut. Wal ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah al-amani. Tapi saya ulang, yang takut tu, yang takut kaya tu, yang takut jabatan, yang takut untuk dapat gelaran, yang takut semuanya. Tapi dinding kita, benteng kita adalah la ilallah. Benteng ikhlas Allah Ta'ala. Di badan seorang yang bijak atau cerdik itu orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan dia suka beramal untuk bekal akhirat. Dia sentiasa begitu. Orang cerdik itu orang yang sentiasa menjaga dirinya, berusaha beramal untuk akhirat. Sedangkan orang yang lemah atau tidak cerdik itu orang yang selalu mengikuti nafsunya. Matba'an semua ulama ilahu hawahu, lebih berat lagi. Tuhannya adalah nafsunya. Juga sekat-sekat insya-Allah kita gunakan masa untuk perbincangan. Saya ulang sebagai meneguhnya bahawa jangan takut untuk untuk dapat jawatan, untuk pangkat, untuk menjuami segala-galanya ambillah. Dengan caranya tentunya cara yang dibenarkan. Digunakan untuk dibenarkan dan sentiasa diawasi, dipagari atau dipentingi dengan muhasabah, dengan muraqabah, dengan mujahadah supaya tidak terpesong. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas perkongsian beliau tentang topik kita pada hari ini, iaitu bahaya ghurur. InsyaAllah terang dan jelas penerangan beliau sebentar tadi. Kita buka pada sahabat-sahabat, guru-guru untuk bertanyakan soalan atau berkongsi pandangan masing-masing. Alhamdulillah Ustaz, hari ini ramai Ustaz, ada 28, 30 lah keluar masuk tadi. Jemput Al-Fadil Syekh Fazil Faizi untuk bertanyakan soalan atau berkongsi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah saya ingat dah kampung. Cuma alhamdulillah lah dapat perkongsian daripada Ustaz. Cuma saya nakkan sebab saya pernah dengar lah Ustaz kata kalau macam yang kita bagi salam ke apa kepada orang bukan Islam tu, maksudnya macam mana dengan akidah kita kalau kita kata dia salam kan, dia akan selamat. Walhal kita tahu bahawasanya orang yang bukan Islam tu tak selamat lah kot. Tak tahu lah, saya tak faham lah benda tu sebab ada pernah dengar ada mengatakan tak boleh macam tu kan. Jadi nak minta penjelasan tu lah. Ustaz mute. Ustaz buka mikrofon Ustaz. Tak dengar. Ustaz. Dekat seorang tadi masa dia. Dengan rasa rendah diri, hormat dan azim, jemput Ustaz Usni tolong jawab. Tak tahu Ustaz. Ustaz Usni sakit perut Ustaz. Pakai rojok ni. Dia minta tak jawab sebab dia sakit perut. Dia minta balik Ustaz Ismail jawab. Syafakallah. Ustaz Usni kena training pak bola tampar tu. Okey ya. Tak pasal saya mula dulu lepas tu Ustaz tambah nah. Beginilah yang pertamanya, saya tidak mencadang untuk memulakan untuk salam. Sebab biasa-biasa sajalah dengan kalimah yang biasa diucap.
morning ke afternoon ke itu tak masalah apa. Tapi kalau dia yang bagi salam, terima kasih sajalah, lebih baik. Tapi sebenarnya orang India, Cina di Malaysia faham banyak tak agama. Dia pun tahu boleh tak boleh, larangan sebagainya. Kalau di tempat kerja saya tu, kalau di MPI dulu, MPI tu, kadang saya tanya dia tu, saya tes saja nama dia, Allah kenapa lupa bagi dia, tak apalah. Tak apa. Satu ketika kan balik berosokan di Padang, azan bunyi. Waktu saya makan dia dawan. Tanya, aku nak rajam. Masa guna macam saya nak makan kat sembahyang ni. Dia tahu, baik ustaz sembahyang dulu. Ni sembahyang tak khusyuk. Jadi macam dia faham benda-benda itu. Ketika saya duduk di masa mula tugas dulu, saya pernah duduk masa Semak Gajah lagi. Jangan. Saya duduk di satu hotel di Melaka. Besar salah. Ini India di Melaka. Ini daripada Perak. Kita makan tengah hari 12 lebih, naik masuk hotel, azan bunyi. Saya rehat. Dia tengok saya pergi lagi, saya faham dia nak kata. Dia tengok saya luar lain macam. You tak solat ke? You tak solat ke? Cik dia. You tak semayang ke? Dia saya kata, kita ada solat jamaah. Begitulah. Oh, bagus dia tahu. Saya nak katakan bahawa orang India dan Cina faham. Jadi pada soalan tadi bahawa saya tidak memulakan ucapan biasa-biasa, tapi kalau dia yang bersalam itu macam itu. Dia bersalam, terima kasih. Assalamualaikum. Itulah yang saya tahu, yang saya amalkan gitu. Wallahualam, terima kasih. Silakan Ustaz Husin tambah sama yang lain. Boleh, Faizal. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, dapatlah sikit. Tapi sekarang banyak lah sebenarnya kalau siapa tengok yang YouTube tu kan, kawan masa zaman dulu, Cina-Cina dalam ni pun yang MC apa dah bagi salam semua dah. Di kampung saya tahun 60-an, Cina balak, dia balak. Cina balak ni, tahun 60-an. Assalamualaikum, Imam. Kita punya, waalaikumsalam. Cina balak ni kan. Bagi selalu sengkek je. Betul soalan tu sangat baik lah pada saya, kerana saya jawab terima kasih gitu je. Dia tak marah pun, dia tahu. Dan kalau kita nak, kalau Faizal kata, kalau anggap dia memang ni kafir, tapi jangan ada apa lagi dan ni kafir selama-lamanya. Kita masih mengharapkan dia menerima Islam. Dia bukan, ya dia kafir lah yang Islam kan dia, tapi kita sampai da'i masih mengharapkan dia Islam. Apa ruginya kita mengharapkan orang kafir terus? Kita mengharapkan semua manusia Islam. Sama syurga Allah tu luas. Semua orang luas. Hingga Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua layak syurga. Semua umatku layak syurga. Illa man aba. Mereka kata tak. Siapa tak aba itu orang yang berengkar perintah. Itu aja. Yang ikut nak syurga lah, orang tidak ingkar perintah. Jadi jangan cemburu lah. Seramai mana pun muat insya-Allah syurga Allah Taala itu pastinya luas. Jadi kita masih mengharapkan yang menentang agama, yang kafir, yang murtad, yang apa pun, masih mengharapkan mereka sebagai masuk kembali kepada Islam. Wallahualam. Ustaz nak tanya balik yang tadi pasal salam tu Ustaz kan? Kalau orang kafir bagi salam kat kita, jawab Assalamualaikum. Jadi kita jawab sama ke macam kita jawab yang kita jawab pada orang Islam, ataupun ada jawapan lain yang lebih sesuai lah, yang lebih betul? Jawapan yang saya jumpa Alaikum sahaja, Waalaikumsalam, ada macam-macam. Bis saya amalkan terima kasih. Dan dia tak marah. Terima kasih sebab doa dia, harap dia tak terima doa kafir, tapi bagi saya macam maafkan saja kata betul, tapi saya jawab itu terima kasih semestinya begitulah. Tapi gini, kalau Nabi jawab Waalaikumsalam, siapa yang tanya? Kalau orang itu memang si kafir, yang mempermainkan kita, peli kita, berelok kita, jawapannya tak sama dengan orang kafir yang menghormati kita. Jadi kita jawab dengan baik, dengan hormat jika dia memang orang baik menunjukkan. Tapi masih kafir yang memusuh kita terang-terangan, jawapannya tak sama. Namun hati kita tetap mengharapkan dia menerima Islam. Juga sama. Jawapan saya berdasarkan fakta sangat, yang menjawab fakta nanti Ustaz Suhamin. Ustaz nanti insya-Allah. Dia akan gulung semua nanti. Sakit perut ni Ustaz, sama ni. Macam mana tu Ustaz Husni, ada nak tambah sikit ke insya-Allah?
Itu yang ni patut tak boleh jawab ni kat tempat kuliah orang lain. Boleh dia galakkan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bak jawab ni dia ada 3 kaedah lah. Kalau orang kafir bagi dia macam Ustaz sebut tadi lah, apa yang Ustaz sebut tadi tu sebenarnya itulah faktanya. Apa yang Nabi SAW buat waktu salam disampaikan oleh orang kafir kepada kita. Ada 3 kaedah Nabi jawab. Yang pertama sekali, kalau orang kafir tu mendoakan keburukan, macam Ustaz kata tadi, dia main-main dan dia memusuhi Islam. Contohnya dia bagi salam dekat kita dengan bentuk Assalamualaikum, iaitu racun ataupun keburukan ke atas kamu. Jadi Nabi akan jawab serupa juga Waalaikum, ataupun Waalaikumsalam. Tapi riwayat Waalaikumsalam tu taklah berapa ini sangat. Cuma Waalaikum tu iaitu jawab balik ya ke atas kamu juga. Maknanya macam yang Tuhan kata, fa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bila kita orang bagi salam kat kita, maka kita jawab salam itu dengan yang sama ataupun yang lebih baik daripadanya. So kalau bagi hak orang bukan Islam ni, kita jawab sama aja. Sama juga kalau dia bagi salam dekat kita, Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi, hatta dia sebut sampai habis sekalipun, kita punya jawapan kita sama ada Waalaikum ataupun Waalaikumsalam. Boleh jawab benda tu. Sebab keselamatan bagi dia terhad. Dia keselamatan kat dia selagi mana dia belum Islam, keselamatan dia dekat dunia je lah. Kita tak salah nak mendoakan orang. Pasal tu kalau kita cakap kat orang selamat pagi pun sama lah. Tapi terhad time pagi lah, tengah hari kat orang kena ucap balik selamat tengah hari. Tu malam pula kena ucap pula selamat malam kan. Jadi kalau kita bagi salam tu, keselamatan tu seluruhnya. Kalau untuk orang Islam, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi kalau orang bukan Islam ni, selamat dunia sahaja. So boleh je dalam konteks tu, tak jadi masalah untuk kita jawab. Cuma saya setuju dengan Ustaz tadi lah, kita tak mulakan. Dan begitu juga dengan benda-benda lain lah. Kalau kita nak sebut Alhamdulillah, kita nak sebut InsyaAllah depan orang bukan Muslim, sebut saja sebab itu adalah sebutan kita. Kita tak perlu rasa malu apa-apa. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita ganjaran. Allah Ta'ala alam. Sekadar itulah Ustaz. Alhamdulillah syukur. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Usni. Ustaz dan Cikgu, ada soalan daripada Puan Nazrah Muhammad. Beliau ingin Ustaz huraikan tentang bertawassul dengan amalan baik. Silakan Ustaz. Batuk-batuk lah. Memang tawassul memang di antara doa yang makbul, doa dengan tawassul. Baik. Contoh mudah lah, contoh yang saya pernah sebut berkali-kali, kisah 3 pemuda. Pemuda yang terperangkap dalam gua. Semua tahu kan? Bila orang dalam gua itu masa tu lah, belum ada kazam lagi lah. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, akulah hamba-Mu sebagai majikan. Ni saya untuk pahala bukan yang tak asal ya. Yang satu ladang dan sebagainya pula. So pekerja aku dulu, masa ada bekerja, tak cukup bulan dia tinggalkan ladang, tinggalkan kebun, tinggalkan tanah ini. Ni saya buat kisah lain untuk mudah faham ya. Kemudian aku tak nak bayar pun gaji dia. Dah sekian lama dia datang balik minta gajinya. Gaji dia kerja dulu tu, katakanlah 1,000 katakanlah. Jadi dia duit 1,000 tu dia laburkan. Kalau sekarang ni, kalau dulu dia beli kambing lah. Pasang kambing sama, dia satu wadi tu, satu lembah. Kambing dah banyak dah. Dia datang balik, minta gaji dia sebulan dulu. Tuan majikan tunjuk itulah gajimu dulu. Sebab kan, duit asal itu digunakan. Ceritanya, yang baik Allah. Ya Allah juga ini amalan baik aku ya Allah. Bukalah pintu gua ni. Mereka kata buka sikit gua baik tu. Seorang lagi pula. Siapa seorang lagi ya? Dia berpeluang untuk buat maksiat. Tapi dia tak lakukan kerana-Mu ya Allah. Seorang lagi pula kerana dia baik mak ayah kan. Dia tiap kali balik pada bekerja, dia bagi mak makan dulu. Kalau tak masa itu dia susu lembu, susu kambing lah. Dia balik malam tu entah bagaimana mak ayah tak tidur. Lazim dia beri mak ayah minum dulu, tapi mak tidur dah.
Anak nangis-nangis nak tak bagi, samakan. Ya Allah jika amal baik, maka ceritanya bahawa tiga pemuda itu masing-masing ada amal baik sendiri. Amal kebajikan mereka sendiri, amal khair, amal kebajikan, amal baik, amal soleh. Tiga-tiga berdoa, satu berdoa, buka sikit pintu gua, yang kedua lagi buka dia, terbuka keluar. Maknanya itu yang ada dalil yang mengatakan tawasul amal soleh. Jadi kita badal, kita katakanlah, ya Allah, akulah hamba-Mu yang tidak pernah tinggal kuliah duha kita di subuh di Nadi ini. Aku lakukan Namu ya Allah. Dan cintaku pada sahabat-sahabatku, dengan kawan aku, cinta pada ilmu. Jika ini benar, makmul doaku. Contoh. Atau kita mengamalkan Quran. Setiap hari kita baca Quran. 1 juzuk khatam. Katakanlah. Maka ya Allah, jika amal kebaik itu, sebut amal itu. Amal soleh itu. InsyaAllah amal kabul. Itu yang waridlah insyaAllah ta'ala. Yang ada hujahnya, ada dalilnya. Teruskan baik insyaAllah. Ada 3 tawasul ni. Amal soleh dengan asma' husna dengan rajulun soleh. 3. Tawasul amal soleh jelas boleh, tidak khilaf mana-mana. Tawasul dengan asma' husna pun ada. Fad'uhu biha. Ya Allah ya Ghaffar, ya ampunkan aku ya. Ya Ghani, ya Razzaq, Allah marzukna. Sebut nama-nama Allah yang berkaitan, minta. Dengan rujun soleh, ulama jumpa ulama yang soleh, yang wara', Tuan Syekh doakan saya semasa hidupnya, bukan masa matinya. Ni budaya kita masa hidup tak menjumpa, nak mati berjumpa kubur. Jadi 3 amal soleh, 3 tawassul yang dibenarkan, tidak ada khilaf. Lain tu bincang dengan Ustaz Husni sebab lah, ada khilafnya. Tapi 3 itu semua mazhab tidak ada khilaf. Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas penerangan tersebut. Lebih jelas kita tentang uraian tentang tawassul sebentar tadi. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat lain, mungkin ada yang nak bertanya soalan lagi, dipersilakan. Cikgu Hashimah ada soalan lain khas ke Cikgu Hashimah? Assalamualaikum. Silakan. Saya tak ada soalan, cuma saya nak mohon lah kalau dapat Ustaz, kita tadi amalan doa yang kita boleh amalkan hari-hari lah, bagaimana kita boleh mengelakkan diri kita, hati kita ni jadi tertipu oleh diri kita sendiri. Itu guru tadi ada Ustaz sebut tadi, tapi saya tak ada, maknanya saya masih belum dapat lagi amalan yang bagaimana kita nak menyucikan hati, bagaimana nak menjadikan hati kita ni ikhlas. Yes. Kalau dapat Ustaz kalau dapat boleh nak minta Ustaz bagikan untuk dikongsikan bersama. Saya rasa Ustaz punya amalan dah lama dah saya nak minta amalan daripada Ustaz ni. Kalau yang sebut itu, yang sebutnya ya muqallibal qulub, sabbin qalbi itu kan, semua apa kuat kan? Itu yang saya itu yang saya anjurkan juga saya amalkan sendiri insya-Allah. Yang keduanya sebut tadi bahawa kita ada 3 perkara tadi, muhasabah diri, kemudian muraqabah yang sentiasa jaga Allah melihat kita. 3 mujahadah, sentiasa lawan dan kemungkaran, lawan dengan masuk itu. Jadi 2 perkara dan benar doa itu sendiri. Macam mana pun saya amat mengharapkan jangan tinggal bacaan surat pagi petang. Itu kekuatan saya, kekuatan kita semua. Dan saya memang tidak banyak amalan, tentunya semua tahu orangnya saya ni, tapi satu yang tak tinggal sejak tahun 79 ialah surat yang kita baca pagi petang. Ikut sesuatunya. Yang 3 baca 3, yang 7 baca 7, 1 baca 1, 10 lah. Ikut itu. Baca pagi itu lepas subuh, petang itu lepas masak atau lepas maghrib. Itu saja amalan saya selain pada Quran. Sebenarnya kita beramalan ni, kalau cerita macam sombong, macam riak. Tapi sebenarnya Tok Guru cerita. Amalan dia benar murid-murid dia. Tapi menjaga hati lah sepanjang sombong. Saya cerita tu tak elok tu. Tapi aku tak cerita, tak tahu. Nanti cerita juga moga-moga tu baik amalkan. Satu lagi yang tak boleh tinggal. Utamanya dia sebut tua mahu tua. Sebenarnya bukan tua. Siapa-siapa pun. Jangan tinggal solat malam. Walau rakaatain. Sekali rakaat. Tetapi kalau rakaatain tak ada betir.
ambil 3 rakaat. Itulah yang doa dia muqallibal qulub itu hanya tinggal. Kata muhasabah, murakabah menjadahnya tinggal. Kemudian tadi pada nanti asal mana tentulah zikir-zikir lain dia tinggal juga. Quran tentunya sekali induk besarnya. Kalau Nabi sendiri pernah menyebut bersahabat Allah hadis tidak dia taruh dhaif, dia kata banyak perbudak iman kamu. Jadi imanakum. Ya Rasul macam mana iman? Banyak kalimah la ilaha illallah. Aksiru nyebut kalimah la ilaha illallah. Inilah soal sufi ni kena amal. Sebab tu jangan nafikan sufi. Tasawuf ni. Tapi saya harapkan juga tasawuf ni kena belajar pada orang sebenarnya tasawufi. Kalau bukan sembarangan, sebab contoh saya buat baru ni macam dia buat apa yang buat di masjid Senayan. Saya dengar sebagian besarnya ceramah-ceramah masya-Allah, terutama dari Ustaz Jahid. Masya-Allah, orang baik sangat, masya-Allah. Cuma kalau kita dengan ceramah tu kita itu ikut tak belajar, bahaya juga. Contohnya dia tafsir ayat fas'alu ahla dzikr, bukan ayat Ustaz lain. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kamu tak tahu. Sebahagian orang sufi dia al-zikir itu orang sufi saja. Nakib dah saja, syekh dah saja. Sedangkan al-zikir itu pada hari ini tak lengkap seorang. Dia masih menguasai berbagai ilmu alatnya, ilmu terasnya berbagai. Kalau dia belajar hanya berzikir, nyatanya dia semua kalah. Dia tak tahu. Jadi al-zikir itu bukan daripada syekh zikir tarikat yang dia ikut saja. Sebab saya tahu benda ni ada yang macam tu. Tanya syekh kita saja. Sedangkan syekh itu ngaji tak mana pun, cuma dia masuk tarikat saja. Dia ada sanad tarikat, tapi bukan sanad ilmu yang asas. Jadi kita nak kena luaskan ilmu segitulah. Al-zikir itu luas. Tapi cuba saya matalah. Amal gaya zikir, dia berterusan. Tak tinggal maksud pagi petang. Tak tinggal baca Quran satu hari berapa ayat, kalau tidak sujud atau 2 juzuk pun. Tak tinggal solat malam walaupun sekadar 2 rakaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas maklum balas yang diberikan sebentar tadi. Ustaz, saya kira kita nampaknya boleh inilah kita boleh menghentikan soalan-soalan yang ini tanya dah 7.58. Ustaz pun ada urusan selanjutnya. Saya nak buat iklan sikit Ustaz, dijemput sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama hadir memeriahkan acara insya-Allah kita akan laksanakan pada minggu hadapan hari Sabtu di Sekolah Menengah Agama Sultan Kajang. Kita balik semula sekolah 8 pagi hingga 1 tengah hari insya-Allah acara sukan nikah jom balik Smart Pay. Dan pada malamnya tak start malam pun tapi secara umumnya malam lah 8.30 kita start. Namun jika ada kelapangan boleh bermula hadir jam 6.30 petang di Masjid Smart Kajang. Kita mulakan dengan bacaan Al-Mat Surat dikendalikan oleh Ustaz Izzuan Yusof, Dr. Izzuan Yusof, dan seterusnya bacaan Yasin yang kita akan niatkan untuk almarhumah guru-guru Smart Kajang yang telah pergi. Dan selesai itu kita sembahyang maghrib bersama-sama berjemaah dan kemudian terus ke majlis kenduri An-Nadi yang kita akan adakan di hadapan gym Smart Kajang, ada kanopi semualah. Dan ada hidangan-hidangan yang disediakan insya-Allah, yang juga hidangan ditaja oleh setiap batch yang menaja, dan juga ada persembahan khas dari Azmi Saad Khalid Baskes insya-Allah. So itu saja selingan. Siapa yang belum daftar sila daftar. Link tadi saya ada bagi dekat dalam kita punya bahagian mesej ni insya-Allah. So Ustaz, itu saja Ustaz. Kita serahkan pada Ustaz untuk bacaan doa penutup, dan sahabat-sahabat yang boleh buka kamera silakan kita buka kamera. Silakan. Ustaz Husni atau macam Ustaz Husni dekat sikit nanti elok bacaan ni. Ustaz Husni dah beransur dah tu. Dah keluar dah. Bos. Sri lah pula. Ustazah Sri lah. Allah ni. Saya minta maaf besok tak ikut dia yang Ustaz Husni bantu sebab ada kuliah Maghrib dekat rumah je dekat Usra. Saya minta Ustaz Fahmi lah baca. Ustaz Fahmi nampak macam bersedia, orang lain ada bawa kereta, Ustaz Fahmi lah baca. Ikut arahan. Ustaz Fahmi yang lain dari Pening, dia lain sikit. Masya-Allah, tak boleh tak pasti Ustaz. Masya-Allah. Sama-sama lah. Astagfirullahalazim. Belum gambar dah habis. Belum gambar dah. Tak apa tau, sambil-sambil tu buka kamera. Okay.
Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. اللهم إن هذا كبرنا هالك قدب الليل وصلواتك فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا غفار فاغفر لنا يا الله يا غفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم زدنا علما ولا انقصنا الرحيم. يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ابن السماوات أمسنا على الإسلام أمس الكل لا إله إلا الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal karim. Untuk makluman juga, esok kuliah bersama Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman kita adakan seperti biasa dengan kupasan surah-surah selanjutnya. Kita jumpa esok jam 7 pagi kuliah bersama Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Dan hari ini kita bersyukur dan kita ucapkan terima kasih. Setinggi terima kasih kepada Ustaz Imam Cikgu kerana memberi masa untuk berkongsi ilmu beliau bersama kita, insyaAllah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nadi, Tuk Red dan semua. Assalamualaikum.